ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم والتوحيد القويم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المكرم الإمام والبلال ورئيس لسورau Taman Titi Wangsa wal jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini kita mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam kita Ustaz Afif Al-Hafiz. Pada ayat yang terakhir yang saya ingatlah kalau tidak salah. Wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Katakanlah olehmu ya Muhammad, ya Allah, rahmatilah kami dan engkaulah yang sebaik-baik pemberi rahmat. Kita itu ialah tentang sujud kepada Allah dalam ayat tadi. Supaya kita bersungguh-sungguh menghadap Allah, minta kepada Allah apa dia? Rahmat. Bila kita minta kepada Allah rahmat, tidak ada rahmat lain selain daripada rahmat Allah. Begitulah Ramadan. Apapun ibadah yang kita buat, salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga. Sahabat bertanya kepada Thauban radhiyallahu anhu. Siapa dia Thauban? Dia ialah sahabat Nabi yang menjadi pembantu khadam Nabi. Ya Thauban, ketika engkau bersama Rasulullah, aku minta satu amalan. Amalan itu yang boleh menyebabkan aku masuk syurga. Aku minta tu je. Thauban radhiyallahu anhu termenung panjang berfikir. Sebab banyak amalan. Semuanya mendorong ke syurga. Tapi dia minta satu amalan. Maka kata Thauban, fasjud. Apa dia? Fasjud. Maka sujudlah. Sujud tu maknanya banyakkan solat, banyakkan sujud. Minta kepada Allah, wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Itu satu. Maknanya apa? Jangan syirik kepada Allah. Kita sujud, kita puasa, kita beramal, tapi kita masih percaya tangkal di rumah kita. Kita simpan dekat peti. Tangkal apa? Tangkal pelaris peniaga. Ini hukumnya syirik kepada Allah. Tak diterima Allah. Kita masih percaya harta pusaka yang katanya menjadikan dia ternama dan tersohor. Cincin contohnya. Itu syirik kepada Allah. Perkara syirik ini bukan perkara main-main. Sebab Allah sebut dalam hadis Qudsi, hadis sahih Matan Arba'in Imam Nawawi. Disebutkan, ya bana Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku, minta kepadaku keampunan. Minta ampun betul-betul. Allah Ta'ala kata, aku ampunkan kamu dan aku tak peduli siapa kamu. Tak peduli maknanya berapa banyak dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah. Allah ampunkan. Ya bana Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosa kamu mencecah setinggi langit. Begitu banyak dosa dia. Tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu lak. Aku ampunkan dosamu. Ya bana Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya tsumma laqitani wala tusyriku bi syai'a. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kau datang kepada aku sepenuh bumi dosa-dosa kamu. Tetapi kamu tidak pernah menyengutukan aku. Aku datang sepenuh bumi keampunan kepadamu.
Begitulah rahmat dan rahim Allah. Dengan syarat kita tidak menyekutukan Allah. Itu satu. Yang kedua, kita masuk Ramadan. Ramadan ini difardukan dalam ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah. Bukan turun dalam bulan Ramadan. Ayat perintah Ramadan turun dalam bulan Sya'ban. Tahun yang kedua, Hijrah. Turunnya pada hari Isnin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 183 suratul Baqarah. Kalau tak salah, yang paling atas ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Supaya kamu bertakwa kepada Allah. Hujung ayat itu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa kepada Allah. Tujuannya supaya kita pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita bersih dosa daripada Allah. Yang ketiga, Allah beri rahmat dan rahim kepada kita. Tiga perkara ini kalau tak jumpa dalam bulan Ramadan. Man adraka Ramadan. Siapa jumpa bulan Ramadan. Falam yughfar lahu. Kemudian Allah tak ampunkan dosa dia. Masya Allah. Ab'adahullah. Dia makin jauh dengan Allah. Tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita masuk golongan yang ini. Kita jumpa bulan Ramadan. Kemudian Allah tak ampunkan dosa kita. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Adakah saya ni diampunkan Allah? Kita tak tahu. Sebab yang berkuasa menghapus, mengampunkan dosa-dosa kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keluarga kita. Bukan kawan baik kita. Dosa kita tanggung tuan-tuan. Yang boleh menafikan, yang boleh menutup, yang boleh membersihkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita bertemu bulan Ramadan. Cuma ada beberapa golongan manusia yang bulan Ramadan ini jumpa, tapi memang Tuhan tak akan ampunkan. Takkan diampunkan dosa dia. Pertama, orang yang menderhaka pada ibu bapa. Confirm. Allah tak ampunkan. Banyaklah sujud kita. Mintalah kepada kita. Mak bapak dekat kampung tak dihiraukan. Gaji kita besar. Nak bagi RM100 pada mak pun sayang. Nak bagi 100 pada bapak pun sayang. Bapak dapat menerima bantuan. Nasib baik ada bantuan. Kasih Johor. Kalau tak dapat, anak tak bagi. Terhaka anak ni. Allah tak ampun dosa dia. Alim mana, banyak mana sujud dia, banyak mana istighfar dia. Allah tak ampunkan dosa dia. Balik pada mak bapak dia. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada saudara tapi dah bertahun-tahun tak bertegur. Ada anak saudara, ada sepupu di hujung kampung tapi tak pernah jengah. Sebab tu anak-anak kita pada hari ini dah tak kenal bapak dia. Tak kenal atuk dia. Saya tanya pelajar-pelajar kita dekat kelas, siapa nama kamu? Nama saya, contohnya Syamsuddin bin Samudi. Bin, tak tahu. Maknanya dia tak kenal atuk dia. Dia cuma tahu dia dengan bapak dia. Atuk dia tak tahu. Atas dia tak tahu. Syamsuddin bin Samudi bin Haji Umar bin Husain bin Hasan bin Abdullah. Dia tak tahu. Kalau anak saya, anak kita, setakat 2 nama je. Nama nenek tak tahu, nama moyang dia tak tahu. Ini menunjukkan betapa jauhnya kita dengan ikatan kekeluargaan. Jangan diputuskan silaturahim. Anak yang menderhaka mak bapaknya dah meninggal. Dia ada dosa dengan mak dah meninggal. Dia ada dosa dengan ayah dah meninggal. Macam mana nak hapuskan dosa dia? Kata Syekh dalam kitab apa tu, dalam kitab apa ni, Tanbihul Ghafilin. Dikatakan bahawa anak yang berdosa pada mak bapak, cara satu daripada nak hapuskan dosa dia ialah hubungkan tali silaturahim ayah dan ibunya semasa dia masih hidup. Lepas tu saudara mak bapak ni kita terus hubungkan. Ni bulan Ramadan, orang Melayu terkenal dengan punjungan. Tahu punjungan ni? Orang Jawa tahulah punjungan. Dekat rumah kita ada berapa mangkuk tingkat? Ingat dengan mak saya, 20 mangkuk tingkat.
Asal bulan Ramadan, mangkuk tingkat ni dikeluarkan. Lepas Ramadan disimpan balik. Masuk Ramadan semua dikeluarkan mangkuk tingkat. 20 mangkuk tingkat. Dibasuh, dilap, bersih-bersih. Kenapa? Nak bagi ketupat. Nak bagi lodeh, nak bagi rendang. Kepada siapa? Kaum, kerabat, jiran, tetangga, saudara mara. Buat kunjungan. Ada tak tradisi ni kita buat lagi? Ni bulan Ramadan. Ingat lagi di kampung-kampung. Dia buat. Sampai moyang-moyang kita yang atas pun dibagi lagi walaupun dah tak ada. Masih cucu cicit semua dibagi dapat. Ingat lagi. Berebut-rebut anak-anak ni hantar. Buat kunjungan. Yang dihantarnya ketupat. Bukan nasi impit. Kenapa ketupat? Kan nasi impit lebih senang. Lagi-lagi ketupat segera. Kenapa kita buat ketupat? Kata kita anyam. Sebab amalan Sunan Kalijogo. Kiblat papat, pancar limo. Tu dia. Dipakai-pakai daun apa? Janur, bukan janur. Dalam bahasa Arab, ja'an-nur. Datangnya cahaya. Kenapa dianyam ketupat itu berlapis-lapis? Mengenangkan dosa kita. Yang banyak, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Dibungkus. Dosa itu nampak cantik, orang tak tahu maksiat kita. Kemudian sampai bulan Ramadan, kita masukkan dalamnya beras. Direbus sampai bulan Syawal, dibelah. Isinya warna putih, daunnya dibuang. Hapus dosa kita. Baiknya amalan kita. Bulan Ramadan. Itu falsafah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ni waliullah. Yang diutus dalam masyarakat Jawa. Oleh pemerintah Uthmaniyah. Sejarah dia. Tetapi orang Jawa ni dia tak suka dakwah. Dia suka muzik, dia suka gamelan, dia suka hiburan, dia suka seni. Maka Islam datang dalam bentuk seni dan falsafah. Diajarkan orang Islam hari ini amalan ketupat yang dikatakan kiblat papat pancar lima itu diamalkan sampai hari ini. Kita tak tahu falsafah itu. Sebenarnya itulah falsafah Islam yang dilakukan. Macam juga bila syair Sunan Kalijogo dikata ler iler tanduri wasuni ler ta ijo royo royo tak senggata manten anyer. Itu tak faham. Ilir tu tanduri wasuni ler itu pagi-pagi bangunlah kamu waktu pagi. Padi-padi di bendang menghijau ranum. Bagaikan pengantin baru yang baru bangun tidur. Kan begitu kan? Maknanya kita datang dengan semangat baru. Dalam rangka keluarga dan iman dan Islam. Cuma juga kalau Sunan Kalijogo dibawa syair. Tombo hati iku 5 perkara ni. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Kaping 4 kudu weteng ingkang duwe. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Tahu tak maknanya? Kan? Ubat hati 5 perkara. Pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, solat, bangun malam. Yang ketiga, campur orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Yang keempat, banyakkan berpuasa dan beribadah. Yang kelima, berzikirlah waktu dini hari. Siapa yang mengamalkan 5 perkara ini, maka insya Allah hatinya jadi lapang, jadi lega, jadi tenang. Itu semuanya daripada Sunan Kalijogo. Bila kita balik kepada cerita kunjungan tadi, maka kita buatlah amalan ini sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Tak jumpa bulan lain. Bulan lain adalah kita bagi jiran-jiran sikit-sikit. Ini bulan Ramadan memang bulan sedekah. Man fattara sha'iman, siapa yang bagi buka orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa orang itu tidak dikurangkan sedikit pun. Masya Allah. Sebab tu di Madinah, kalau kita buat umrah terperanjat. Masuk je nak Masjid Nabawi, orang dah tarik tangan kita. Nak ajak pergi mana?
Pergi berbuka. Faham, ajak buka. Berebut-rebut orang nak ajak buka. Sebab sunnah Nabi begitu. Maksudnya kalau bulan Ramadan kita buat amalan ni, nak masuk waktu buka, rumah kita buka seluruh waktu. Jemput siapa-siapa yang datang rumah. Rumah aku ada kambing guzi. Jom datang. Ada nasi Arab. Jom datang berbuka. Ada korma mejol. Plus A, 3 plus. Bagus. Jangan bagi korma kati India. Bagi makan. Ini fadilatnya sangat. Hanya dalam bulan Ramadan. Bulan pemurah. Anak saya duduk dekat Kuala Lumpur. Dia kerja kat Kuala Lumpur. Saya tanya, bapak dia risau, kau buka apa nak? Kau kerja ni. Rupa dia kata dekat masjid Tun Dr. Ismail. Mana berdoktor. Dia buka sana makan dia punya mewah. Dia kata, ya Allah. Malam tadi buka kambing guzi. Ya Allah. Kenapa? Bukan kemewahan tu. Kerana sedekah. Orang nak bagi sedekah. Nak dapat pahala puasa orang itu. Kalau seorang. Kalau bagi 2 orang, 3 orang. Allah Ta'ala bagi pahala sebanyak-banyak. Dan setiap pahala menghapuskan dosa. Itu yang penting. Pahala menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini ada kurikulum. Ada sukatan. Sukatan pelajaran. Macam kita ni masuk darjah 1, ada buku teks dia. Ada sukatan pelajaran dia. Dalam bulan Ramadan ada kurikulum dia. 3 kurikulum dia. Yang pertama, farkah wasjud. Maknanya banyakkan solat. Perbaiki solat kita. Yang kedua, banyakkan sedekah. Yang ketiga, khatam Al-Quran. 3 je. Kurikulum ini kena buat. Jumpa bulan Ramadan, Quran tak khatam, rugi. Jumpa bulan Ramadan, tidak bersedekah, rugi. Jumpa bulan Ramadan, tinggal solat berjemaah, rugi. 3 perkara ini kita kena habis pulun. Habis baik. Sebab apa tuan-tuan? Ada orang yang dah meninggal dunia. Tak jumpa bulan Ramadan. Kita masih hidup, kita jumpa bulan Ramadan. 1447, 1448, belum tahu kita punya. Betul tuan-tuan? Belum tahu saya punya. Satu sahabat Nabi, Talhah bin Abu Ubaidullah radhiyallahu anhu, ahli syurga. Sahabat Nabi ini ahli syurga. Masa dia mengenangkan suatu peristiwa, ada 2 lelaki. Lelaki ini datang daripada Bani Bali. Dia datang di jumpa Rasulullah, dia masuk Islam. Abang dan adik, dua-dua masuk Islam. Dia beramal ibadah setelah dia masuk Islam. Begitu tekun. Abang dia kuat beribadah dan akhirnya mati syahid dalam peperangan. Adik dia beramal ibadah. Lepas setahun abang dia, adiknya pula meninggal dunia, wafat. Satu hari Abu Ubaidullah radhiyallahu anhu bermimpi. Ini mimpi sahabat, bukan mimpi kita. Mimpi sahabat, mimpi yang benar. Dia bermimpi, dia sedang menunggu dalam bilik waiting list. Ada bilik menunggu rupanya. Tiba-tiba malaikat panggil adik kepada yang mati syahid ni tadi. Abang ni mati syahid. Adiknya tak mati syahid. Dipanggil dulu masuk dalam syurga. Jadi Abu Talha ni terpinga-pinga. Kenapa yang mati syahid tak dipanggil dulu? Yang adiknya yang tak mati syahid dipanggil dulu. Sepatutnya datang awal dipanggil dulu satu. Keutamaan orang mati syahid dipanggil dulu. Tapi ni tak dipanggil. Yang dipanggil adik dia yang tak mati syahid. Dipanggil dulu masuk syurga. Abu Ubaidullah ni dia bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Kau tahu tak? Malam tadi aku mimpi macam ni. Yang aku pelik ni yang tak mati syahid dipanggil dulu. Dia cerita dengan sahabat-sahabat. Cerita ni viral tuan-tuan. Viral. Dah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini bila dengar berita itu, dia bersabda yang bermaksud, apakah yang menghairankan? Bukankah antara adik dia dengan abang dia meninggal dunia itu lewat setahun dan adik dia telah bertemu dalam bulan Ramadan.
Dengan sebab adik dia jumpa bulan Ramadan, dia beribadah dalam bulan Ramadan. Perbezaan abang dia yang mati syahid ni bagi langit dengan bumi, kata Allah. Kita tak boleh bayanglah langit dengan bumi ni macam mana. Ini cerita alam ukhrawi yang begitu besarnya rahmat Allah bagi orang yang beribadah dalam bulan Ramadan. Dengan sebab itu adiknya masuk syurga dulu. Kerana dapat nikmat bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, kita duduk dalam bulan Ramadan. Kita mengharapkan kepada Allah rahmat supaya dosa-dosa kita diampunkan. Kena ingat tu tadi. Orang yang jumpa bulan Ramadan tidak diampun Allah, dia makin jauh daripada Allah. Dan orang yang ketiga yang saya nak balik kepada cerita tadi, orang yang tak diampunkan Allah ialah orang yang kecandu mabuk. Tak kiralah ganja ke, dada ke, rokok ke, ataupun arak. Dia tidak diampunkan Allah. Inilah tuan-tuan, kena jaga perkara-perkara seperti ini dalam bulan Ramadan. Jadi kurikulum kita yang pertama ialah banyakkan solat. Jaga solat berjemaah. Yang kedua solat apa? Lepas solat berjemaah. Solat apa yang paling utama? Saya nak tanya. Solat hajat, solat tahajud, solat witir. Solat apa yang paling utama? Solat sunat rawatib. Ini orang tak tahu. Fiqhul aulawiyat. Memahami agama mengikut keutamaan. Yang utama didulukan, yang tak utama dikemudiankan. Jadi yang paling utama lepas solat berjamaah ialah solat sunat rawatib. Ma min abdin muslimin shalla lillahi ta'ala isnatai asyarata raka'atan tatawu'an banallahu lahul jannah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat, namanya solat sunat rawatib, Allah binakan rumah di dalam syurga. Istana menunggu kita di syurga. Dan sahabat Nabi, bila dengar hadis ini, tak pernah miss solat sunat rawatib sampai wafat. Apa dia? 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, pagi tadi kita buat. Yang kita sebut solat sunat qabliyah atau solat sunat subuh. Kita dah buat. Surah pertama Alam Nashrah, surah kedua Alam Taroh. Dia juga orang kena faham ni. Solat sunat subuh ni baca surahnya ada. Disebut habis-habis. Baca Alam Nashrah rakaat pertama, Alam surah kedua, Alam Taroh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas itu solat subuh berjemaah. Lepas solat subuh tak ada rawatib. Bagi solat zuhur ada 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tak mampu 4, ambil 2. Tak mampu 4, ambil 2. Sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Masuk asar, tak ada rawatib. Adapun orang yang buat solat sunat 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar, itu mengiringi solat tetapi bukan rawatib. Itu solat sunat mutlak. Dapat pahala. Kemudian masuk maghrib. Sebelum maghrib tak ada solat sunat rawatib. Itu juga namanya solat sunat mutlak. Yang kita buat lepas maghrib 2 rakaat. Itu namanya rawatib. Jangan tinggal 2 rakaat lepas solat maghrib. Dan 2 rakaat balik selepas isyak. Sebelum isyak tak ada. Jadi saya ulang balik. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Jumlahnya 12 rakaat. Ini solat sunat rawatib. Sunat muakkad. Mana muakkad? Solat sunat yang sangat dituntut hampir menyamai wajib atau fardu. Ini kena buat. Ini kena buat. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal. Sibuk mana pun, jangan tinggal solat sunat rawatib. Berjemaah dekat tempat kerja ke pun kita boleh berjemaah. Kita pakat dengan satu kawan kita. Nanti zuhur saing-saing. Nanti asar saing-saing. Cukuplah 2-3 orang berjemaah tempat kerja. Tak apa. Kita dapat fadilat berjemaah. Dalam bulan Ramadan. Sampai habis Ramadan. Kita buat.
Itikad kuat betul-betul. Kemudian, lepas solat kita kena buat tarawih. Jangan tinggal. Sekurang-kurangnya berapa rakaat? 8 rakaat. 8 rakaat. Kalau dia solat sunat tarawih, tapi belum isyak. Nanti isyak balik tarawih baru buat. Dia tak dapat pahala tarawih. Tarawih dikerjakan lepas solat isyak. Baru buat tarawih. Ini ada orang buat tarawih dulu. Isyaknya nanti. Tak dapat apa-apa. Ataupun dia buat solat tarawih. Tapi ditinggal ba'di isyak. Saya nak tanya. Antara sunat rawatib ba'di isyak dengan tarawih. Mana lebih afdal? Rawatib ba'di isyak. Buat dulu. Barulah kita buat tarawih. Ni sekarang kita buat isyak berjemaah. Ba'diyah tak buat. Tarawih kita buat. Rugi dia. Dia rugi. Dia telah meninggal satu fadilat yang lebih besar lagi. Sebab tu buat dulu ba'diyah. Baru sunat tarawih. Itu kita kena buat. Kemudian tak dapat fadilat tarawih. Siapa dia? Orang yang sembahyang tak ada tumak ninah. Namanya tarawih ekses. Laju. Tak dapat apa fadilat. Sia-sia. Lagi satu, siapa yang tak dapat tarawih ni? Orang yang solat tarawih tunggu imam nak rokok. Faham? Dia duduk kat belakang berbual. Imam nak rokok, dia pun usolli. Tak sempat baca Fatihah, dia terus rokok. Sia-sia, tak dapat. Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Sebab dia sengaja meninggalkannya sambil berehat-rehat di belakang. Hadis. Jadi ini tuan-tuan, solat sunat tarawih kena buat tapi ada peraturannya. Lepas solat tarawih apa dia? Tutup dengan witir. Buatlah witir. 3 rakaat, tak apa. Bangun nanti malam solat sunat tahajud sebelum ke masjid. Atau sebelum kita sahur. Atau lepas kita sahur. Ada masa sebelum solat sunat fajar. Buat tahajud. Lepas tu ke masjid. Buatlah amalan ini. Ini cuma sunat. Kemudian duduk di masjid macam kita hari ini. Di antara subuh yang kita berjemaah. Kemudian sebelum kita balik. Kata hadis Nabi, kita duduk di masjid. Kita berzikir. Apa itu zikir? Baca Al-Quran. Bertasbih. Bertahmid. Bertakbir. Duduk dalam majlis ilmu. Itu semua dikira sebagai majlis zikir kepada Allah. Duduk sampailah terbit syuruk. Terbit matahari. Lepas terbit matahari, tunggu 15 minit sekejap. Solat sunat isyraq. Maka Nabi kata, siapa yang buat solat sunat isyraq 2 rakaat, maka dia dapatkan ajri hajjin wa umratin tammatin. Dia dapat pahala ibadah orang haji dan umrah. Sempurna. Nabi ulang 3 kali. Bukan dia buat ibadah haji. Dia dapat pahala orang haji dan umrah. Ni kita duduk ni. Nanti masuk syuruk. Tunggu 5 minit. Jangan balik dulu. Kalau kau nak balik, baliklah. Tapi buat di rumah. Namanya solat sunat isyraq. 2 rakaat. Tak lama. Lepas tu solat sunat duha. Pukul 9 pagi atau 10 pagi. Pertengahan duha. Kita buat lagi 2 rakaat hingga 4 rakaat. Terpulang pada kita. Siapa yang buat solat duha pada pukul 10 pagi. Ini waktu pertengahan. Maka seluruh 360 sendi pada tubuh kita. Betul doktor? Dia kata dalam tubuh kita ada 360 sendi. Setiap sendi itu ada sedekah yang patut kita buat. Ada tasbih untuk dia. Ada tahmid untuk dia. Ada takbir untuk dia. Tak mampu kita nak buat. Tapi dengan solat sunat duha 2 rakaat. Memadai tasbih, sedekah, takbir, tahmid. Untuk seluruh sendi-sendi kita. Sebab itulah orang yang sunat duha pertengahan. Daripada mula sampai akhir. Badan dia sehat. Badan dia kuat. Badan dia cegas. Sebab bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Tuhan bagi. Solat sunat duha pertengahan. Satu lagi keistimewaan solat sunat duha pukul 10 pagi. Balak-balak umum takkan sampai kat dia. Balak umum tak sampai kat dia. Contoh, kemalangan.
Kereta remuk dekat simpang Aitam depan. Katalah contoh. Tapi satu hamba Allah diselamat. Tak kenapa pun pada tubuh dia. Yang lain semua meninggal dunia. Cuba tanya dia, apa amalan dia? Maka disebutlah hadis Nabi, orang ini tak pernah tinggal solat sunat duha. Buat tuan-tuan. Kemudian solat sunat duha sebelum zuhur. Ini yang paling berat dan paling besar fadilat dia. 2 rakaat sampai 8 rakaat kita boleh buat. Yang ini Tuhan kata, fi akhiril yaum, Tuhan bagi sepenuhnya penjagaan, keselamatan, rezeki dan sebagainya. Itu antara pukul 12 sampai pukul 1.30. Zuhur sekarang 1 sampai 1.20 lah. Ya, zuhur. Maka antara itu kita boleh buat sunat duha. 2 rakaat hingga 8 rakaat. Ini solat. Siapa mampu buat. Jangan tinggal. Kalau ini tinggal, yang penting jangan tinggal rawatib dan tarawih. Inilah istiqomah kita bulan Ramadan. Yang kedua, banyakkan sedekah. Dia dah sebut tadi, fadilat-fadilat sedekah. Bagaimana pesannya orang bersedekah. Kalau dalam bulan Ramadan, Tuhan bagi ganjaran sampai 10 kali ganda. Sebab dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran baginya satu kebajikan digandakan sampai 10 kali ganda. Aku tak kata orang baca alif lam mim satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Satu kebajikan digandakan sampai 10. Bulan Ramadan, Tuhan gandakan sampai 700 kali ganda. 700 kali ganda. Disebut Allah dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah pada jalan Allah, orang yang beribadah pada jalan Allah, ini semua sedekah. Dikira seperti seorang menanam satu benih. Satu benih itu menumbuhkan 7 ranting. Setiap satu ranting ada berapa? 100 buahnya. Kalau 7 ranting, 700 kali ganda dia dapat. Itu khusus lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, baca Al-Quran. Sampai khatam. Suratul Baqarah ada berapa ayat? Ustaz Hafiz ada? Satu juzuk tu 141 ayat. 141 ayat. 141 ke 145 ayat. Untuk satu juzuk Al-Baqarah. Ya. Itu dibagi dengan 5 waktu. Sebab kita nak satu hari satu juzuk. 30 Ramadan kita dapat 30 juzuk. Ini yang paling lawyah lah. Yang paling minima. Orang nak kejar Al-Quran, sibuk bekerja, sebulan nak dapat 30 juzuk. Satu hari kena habis satu juzuk. Satu juzuk ada 141 ayat dalam Baqarah contohnya. Dibagi dengan 5, setiap solat 25 ayat. 28 ayat. Baca 14 ayat sebelum solat, 14 ayat lepas solat. Zuhur, Asar 14 ayat sebelum solat, 14 ayat lepas solat. Maghrib begitu juga, 14 sampai subuh 14. Cukup satu juzuk. Ringan. 14 ayat tu dalam masa 10 minit selesai. Kalau kita nak fastaqim ilai. Bertunggu-tunggu istiqomah kita dapat. Ini jangan baca lepas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidur. Tak sampai satu ayat tidur. Tak khatam tuan-tuan. Tapi dia kata aku khatam juga. Sebab bagi-bagi surah. Dibagi-bagi surah. Fulan baca juzuk ni. Fulan baca juzuk ni. Untuk khatam Quran. Itu bukan khatam. Itu majlis tadarus. Itu majlis tadarus Al-Quran. Khatam ini baca sendiri. Daripada juzuk. Satu juzuk ke satu juzuk. Sampai habis khatam Al-Quran.
Orang bulan Ramadan berebut-rebut untuk khatam Al-Quran. Dan lebih afdal, Al-Quran dikhatamkan dengan cara talaki. Talaki. Ini jarang kita buat. Panggil satu orang alim Al-Quran. Saya nak khatam Quran. Baca satu juzuk pertama. Oh, yang alim ni dengar baca. Dengar baca sampai salah dibetulkan. Salah betulkan. Sampailah khatam 30 juzuk. Ni berganti-ganti atau silih berganti. Ulang baca, sini baca. Semak, saling semak, menyemak. Sampai 30 juzuk. Ini yang paling afdal. Namanya talaki musyafahah. Selama dalam bulan Ramadan. Kalau kita dah baca, kita baca betul-betul. Kalau tak, kita rugi. Man asya aisha su'ada wa mata syuhada wa zilla yaumal har fa'adimu qira'atal Quran. Siapa yang nak hidupnya bahagia, matinya mati syahid, dilindungi Allah pada hari yang tak ada perlindungan padanya, selalulah membaca Al-Quran. Ada orang tanya Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir umur berapa tahun? 100 tahun. 1 abad. Dia tak nyanyuk kan? Dia tak nyanyuk. Saya tanya Datuk Dusuki, sebagai khas Perdana Menteri, masa dia jaga Tun Dr. Mahathir. Saya tanya dengan Datuk Dusuki, tahun lepas di Pahang, saya tanya dia, apakah amalan Tun Dr. Mahathir? Dia kata, orang nampak media macam-macam cerita dia gitu, resi dan sebagainya. Tapi satu amalan yang saya jaga dia, yang saya sendiri tak boleh buat. Lepas kerja waktu office, waktu asar, dia akan sembahyang dekat meja dia, seorang asar, lepas tu dibaca Al-Quran. Setiap hari. Setiap hari. Dan dia suka baca tafsir dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah, janji Allah itu benar. Siapa yang baca Al-Quran setiap hari, dia tidak kena sifat sakit apa? Nyanyuk atau hilang ingatan. Selalu baca Al-Quran. Kalau nak tahu orang tu nyanyuk tak nyanyuk macam mana? Ada satu ulama kata, suruh dia baca suratul kafirun. Kalau baca kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum la a'budu ma ta'buduna wala antum, dia berpusing-pusing, tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Itu tanda-tanda dia ada sifat nyanyuk. Itu ada kata orang ulama gitu. Sebab itulah tuan-tuan baca Al-Quran. Jangan kita miss atau kita tinggal Al-Quran. Inilah kurikulum Ramadan. Berapa perkara? 3 perkara. Tingkatkan solat, banyakkan sedekah, baca Al-Quran sampai khatam. 3 je tuan-tuan kurikulum ni. Sukatan ni tak ada pada bulan lain. Kita buat dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu buatlah. Ibu-ibu ni senang. Taat dekat suami, beres. Settle. Maka orang yang taat pada suami ini disebut Allah dalam Al-Quran. Udkhulil jannah fi ayyi abwab asyi'ti. Wahai perempuan, masuklah pintu syurga mana-mana yang kamu suka. Untuk perempuan aja. Laki-laki tak ada. Nasib kau lah. Itu kalau dapat pintu syurga. Kalau tak dapat, habis. Perempuan dapat. Masuklah kamu di mana-mana pintu syurga. Apa dia syarat dia? Iza sallatil mar'atu khamsa. Sembayang 5 waktu cukup. Wa shamat syahruha. Puasa bulan Ramadan cukup. Wa ata'at zaujaha. Taat pada suaminya. Yang satu lagi, jaga kehormatan diri dia. Tak ada tuntutan tarawih. Tak ada tuntutan witir. Tak ada tahajud. Sembayang 5 waktu cukup. Puasa bulan Ramadan 30 hari cukup. Jaga kehormatan. Taat suami. Settle. Orang perempuan. Masuklah mana pintu syurga yang dia nak. Itu. Ini orang perempuan ni istimewa sebab dia tanggungjawab daripada suami. Ni suami nak malam tu. Contoh. Lepas buka tiba-tiba dia datang semangat baru dia. New blood. Darah baru. Tiba-tiba isteri kata, nanti dulu bang. Saya nak tarawih. Allah, tarawih 8 rakaat. Dia tak boleh nak tunggu lagi. Dah habis tarawih. Macam mana? Ada witir lagi. Allah. Sudah. Jadi orang perempuan kalau suami nak tinggal solat sunat. Selesaikan suaminya dulu. Wajib. Kalau dia bawa solat, suami tak reda, sia-sia solat dia. Sia-sia. Tak dapat apa-apa. Itu untuk orang perempuan khusus. Boleh?
Boleh gitu. Macam tu berlaku. Jadi ni rumah tangga lah. Ni hal rumah tangga. Soal laki-laki ni cuma bulan Ramadan dia tak langgar. Bulan Ramadan tak boleh langgar. Yang lain halal bagi dia. Idza apa? Da'ar rajul zaujatahu falta'tihi walau fit tanur. Kalau laki dia panggil, sekalipun dia masih berada di atas tungku, goreng ikan, masak nasi Arab, tinggalkan semua itu. Selesaikan suaminya dulu. Itu punya fadilat dia dan kewajipan seorang isteri. Jadi itu saja pada pagi ini. Mudah-mudahan ringkas, tapi kita dapat mudah-mudahan dapat manfaat yang besar. Ini dah masuk syuruk belum agak-agak? Dah Dah. Lepas ni kita boleh solat sunat. Isyraq. Jangan baik dululah. Rebut ni. Rebut apa? Haji dan umrah. Pahala yang sempurna. Yang sempurna. Yang sempurna. Solat sunat. Isyraq. Tunggu sekejap 2 rakaat. Kita buat solat isyraq. Lepas tu kita boleh balik. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Aku qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Walisairil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. وأستغفر الله وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي جعل اليوم عافية وجاء بالشمس من مطلعها اللهم ارزقنا خير هذا اليوم ودفع عنا شره اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وفتوحتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم